Okey, jom kita bayangkan situasi ni. Seorang ni dia nak buat bisnes, okey, dan dia perlukan modal suntikan lagi lah ataupun dia nak cari partner. So, dia bagi tahulah member dia ni berminat tak untuk nak melaburkan dalam bisnes yang dia nak buat ni. Maka si kawan ni pun dia melaburkanlah duit tu. So, isu dia kat sini adalah modal yang telah disuntik itu untuk dipulangkan kalau sekiranya bisnes tu rugi. Kalau nak tahu, tunggu selepas ni. So, bila mana seseorang tu melabur dalam bisnes tu, dia kena ambil tahu tentang keuntungan yang dia bakal perolehi. Okay? Obviously memanglah benda tu tak boleh ditetapkan secara khusus. Maksudnya dia tidak boleh menetapkan dia akan mendapat satu jumlah amount keuntungan yang tetap regardless of business tu berjalan macam mana pun. Sebab itu akan menjadikan amount yang dilaburkan itu walaupun atas nama pelaburan sekalipun, dia akan berbentuk pinjaman. Sebab apa? Sebab let's say katakan dia letak RM10,000 dalam satu bisnes tu, and then dia fixkan, okay, dia nak dapat balik dia punya RM10,000. On top of that, dia guna istilah 20% profit. Okay, so by hook by crook dia kena dapat balik RM2,000. Okay, daripada RM10,000 tadi, yang membawa jumlah kepada RM12,000. So kalau dia meletakkan satu ketetapan terhadap amount yang telah dia laburkan tu, maksudnya ia akan berbentuk satu pinjaman lah sebenarnya. Kalau satu pinjaman itu yang jumlah yang dibayar balik telah ditetapkan awalnya itu ada tambahan daripada jumlah amount yang dipinjamkan, maka itu adalah dikira sebagai riba. Riba itu adalah haram. Nah, berbalik kepada hal pelaburan itu sendiri, apa yang mesti diketahui oleh para pelabur dan juga orang yang menguruskan bisnes itu, dia hendaklah saling menjelaskan antara satu sama lain berapakah keuntungan yang dijangka daripada bisnes tersebut. Nah, keuntungan daripada bisnes adalah satu perkara. Tetapi apa yang perlu dititik beratkan lagi adalah berapa peratuskah pembahagian keuntungan di antara para pelabur. Bila ada beberapa parti ataupun beberapa pihak yang melaburkan duit diorang ataupun modal dalam bisnes tu, so pembahagian keuntungan mestilah diselaraskan terlebih dahulu sebelum apa-apa bisnes dimulakan. Let's say katakanlah ada seorang ni yang initiate project atau bisnes tu, dia pun ada modal juga tapi tak cukup, so dia invite kawan dia untuk pump in modal lagi. Okay, so kita ada dua lah di sini. Obviously, selain daripada anggaran jangkaan keuntungan projek atau bisnes tu, let's say katakan 20%, 30% bergantung kepada kaedah pengiraan dia. Tetapi yang paling penting, berapakah kadar pembahagian keuntungan? Apa yang kita panggil sebagai profit sharing ratio ataupun PSR. Okay. So, mana-mana pelabur, dia kena ketahui dulu berapakah PSR dia dalam isu ini. PSR ini adalah berdasarkan kepada keuntungan. Okay, hasil keuntungan nanti dan bukan berdasarkan kepada modal. Okay, let's say katakanlah yang akan mengerjakan bisnes itu akan mendapat sebanyak 80%. So, dia pula akan dapat 20%. Okay, jadi yang di sini kita dapati bahawasanya PSR adalah sebanyak 80-20. Okey, daripada situlah barulah bisnes itu boleh dijalankan dengan baik. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan apa sahaja konflik ataupun percanggahan, dispute di kemudian hari. Nah, kalau bisnes itu rugi, so obviously modal yang telah dilaburkan itu akan burn lah. Maksudnya masing-masing akan mendapat kerugian. Sama ada partner A ataupun partner B yang melaburkan. Okay, so sepatutnya tidak ada isu partner B ataupun orang yang melaburkan di dalam apa-apa bisnes itu untuk mendapatkan balik modal dia. Sebab apa? Sebab dia harus ingat prasyarat apa saja pelaburan ataupun apa saja bisnes for that matter
adalah berkait dengan risiko. So, salah satu risiko adalah risiko kerugian. Okay, loss risk. So, bila mana dia telah membuat satu keputusan untuk meletakkan duit dia dalam satu-satu perkara dalam hal ni bisnes, so obviously dia telah pun mengambil risiko untuk duit dia itu mungkin dapat kembali ataupun mungkin tak dapat kembali disebabkan kerugian-kerugian yang dianggap munasabah ataupun yang dianggap genuine, yakni tulen, bukan sort of macam dia telah ditipu dan sebagainya. Okay? Kalau untung, so obviously dia akan dapat balik modal dia lah. Cuma amount untung yang dia dapat itu mestilah berdasarkan PSR tadi. Okay? Let's say katakan kalau dia 20%, so 20% daripada keuntungan bisnes itu dan bukanlah daripada modal. Seseorang itu dia nak buat bisnes, dia ada sebanyak RM50,000. Tetapi dia tak cukup modal dan dia cuba mendapatkan partner lah untuk nak melaburkan di dalam bisnes yang dia nak initiate tu. Let's say katakan daripada RM50,000 modal bisnes tersebut, dia jangka untuk mendapat hasil jualan sebanyak RM70,000. Maksudnya keuntungan sebanyak RM20,000 lah. So, dalam arti kata lain, pembahagian adalah mengikut PSR ratio yang telah ditetapkan. Let's say kita ambil contoh 80-20. 20% daripada RM20,000 yang untung itu, okay, mestilah diberikan kepada pelabur tadi. Okay, now let's say apa berlaku kalau sekiranya hanya untung sebanyak RM10,000, yakni hasil jualan sebanyak RM60,000 saja. So, keuntungan RM10,000 tadi tersebut, okay, akan dibahagikan juga mengikut profit sharing ratio. So, now let's say katakanlah hanya mendapat keuntungan sebanyak RM10,000. So, RM10,000 darab 20% adalah sebanyak RM2,000. Manakala selebihnya adalah RM8,000. Okey, bagaimana pula kalau bisnes itu dalam keadaan rugi? Let's say katakan jumlah jualan adalah sebanyak RM40,000 sahaja. So, sedangkan modal RM50,000. Jadi, obviously tidak ada keuntungan yang dibuat, bahkan rugi sebanyak RM10,000. Jadi, kalau di sini pulangan modal, kalau kita nak pecahkan balik RM40,000 tu kepada partner masing-masing, dia akan membawa kepada, kalau kita berdasarkan PSR tadi, modal yang telah dilaburkan itu walaupun tidak hangus 100%, tetapi dia telah kerugian sebanyak 20%. So, baki itu sajalah yang perlu dibahagikan semula. So, memang obviously dia masih lagi mendapat semula modalnya, tetapi dia tidak mendapat sebarang keuntungan, bahkan mendapat kerugian sebanyak 20%. Okey. Jadi dekat sini bolehlah kita rumuskan 3 perkara bila mana seseorang itu nak buat pelaburan dalam apa jua bisnes. Yang pertama adalah obviously dia kena buat kiraan terlebih dahulu, ataupun dia hanya perlu tanyakan dan perlu sahkan dengan orang yang nak buat bisnes tersebut sejauh mana kebolehupayaan projek ini, ataupun dalam arti kata lain, how feasible is the business. Bolehkah benda tu direalisasikan? Selain daripada melihat dari perspektif jenis bisnes yang hendak dijalankan tersebutlah. Yang keduanya, dia kena anggarkan semak dan juga dia kena persetujui berapakah pembahagian keuntungan hasil daripada pelaburan bisnes tersebut yang kita namakan sebagai PSR ataupun Profit Sharing Ratio. Berapakah peratusan yang akan diperolehi hasil daripada keuntungan sekiranya projek atau bisnes itu menjana keuntungan. Dan yang ketiga paling penting adalah dia bersedia untuk menanggung risiko sekiranya kalau bisnes itu dalam kerugian. Okay? So, apa yang paling penting adalah dengan 3 perkara ini, barulah seseorang itu bolehlah membuat sesuatu keputusan sama ada untuk proceed ataupun tak apa jua pelaburan dalam bisnes-bisnes yang ingin dijalankan.